Pagi ini saya berada di Museum Kalimantan Barat untuk menyaksikan hazanah menarik untuk mempelajari sedikit tentang sejarah pembentukan Kota Pontianak. Let's go. Hati-hati di jalan, Lahau-lahau kali ini, jom saya bawa anda ke Museum Kalimantan Barat ataupun Museum Kalbar di Kota Pontianak, Indonesia. Museum ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian luar dan bahagian dalam. Jadi saya ambil masa 2 hari untuk melawat museum ini. Jadi jom ikut saya. Sekarang saya berada di tengah-tengah pusat pameran yang terletak di luar museum ini, yang mana saya akan tunjukkan selepas ini rumah-rumah ataupun miniatur bangunan yang terdapat di sekitar kawasan Pontianak yang boleh kita sama-sama ketahui. Dan menariknya di sini, kalau boleh lihat di belakang saya, burung kejalang ataupun burung enggang, yang mana kalau di Borneo ini, Sabah, Sarawak, termasuklah Kalimantan, banyak menggunakan burung kejalang sebagai ikon untuk menonjolkan Borneo. Kebetulan hari pertama lawatan saya merupakan hari cuti umum di Indonesia. Jadi saya ambil kesempatan untuk melawat dahulu di kawasan luar museum tersebut. Dan pada keesokan harinya barulah museum dibuka semula dan saya ambil kesempatan untuk melawat pula bahagian dalam Museum Kalbar, Indonesia. Sebenarnya ini adalah kali kedua saya melawat museum ini, di mana kali pertama ialah pada tahun 2009. Sekarang saya berada di miniatur rumah lanting, di mana rumah ini adalah rumah yang dibangunkan di atas sungai sebagai tempat tinggal suku Melayu yang bermata pencarian pokok sebagai nelayan. Dan pada bahagian bawah rumah ini berdiri kayu bulat, dan di salah satu sisi rumah tali diikatkan untuk menahan rumah agar tidak dibawa oleh arus sungai apabila dibina di satu tempat. Ya. Dan foundation rumah lanting ini adalah rakit yang terapung di atas sungai, dan jenis rumah ini umumnya terdapat di Kabupaten Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kapuas. Di belakang saya ialah lumbung ataupun dango padi, dan secara umumnya ini adalah tempat penyimpanan padi yang digunakan oleh para petani di kawasan ini untuk menyimpan padi, dan adalah ritual ataupun cara yang dilakukan. Di belakang ini ialah gazebo yang berlatar belakangkan seni bina Tionghoa di Kota Pontianak. Manakala di belakang saya ialah prasasti batu pait ataupun miniaturnya sebenarnya, yang bertuliskan mantra-mantra agama Buddha di zaman dahulu. Belakang ini ialah langkau kopra, di mana secara umumnya boleh kita kenali juga sebagai rumah untuk menyalai. Di bawahnya diletakkan tempat menyalakan api, dan di atas ini apa sahaja bahan daging dan sebagainya untuk disalai oleh kaum pada zaman dahulu, mereka letakkan di atas proses salayan. Di sini juga diletakkan mesin pres karet ataupun mesin untuk menghasilkan kepingan getah seperti ini, yang mana turut mengimbau kenangan zaman kecil saya, di mana di kampung ataupun di rumah saya dulu ada juga mesin seperti ini untuk nenek dan juga mak, pakcik saya menghasilkan getah scrap seperti di belakang. Kalau zaman sekarang mungkin budak-budak BBNU tak pernah tengok mesin ini. Inilah dia, mesin yang digunakan oleh atuk nenek moyang kita pada zaman dahulu untuk menghasilkan getah scrap yang menghasilkan lagi banyak benda seperti tayar dan sebagainya untuk kegunaan kita. Baik, di sebelah kanan saya ialah tungku pembakaran keramik ataupun tempat pembakaran
bata ataupun bahan-bahan seramik yang digunakan pada zaman dahulu. Dan ini juga mengingatkan saya kepada kampung halaman saya, sebab di kampung halaman saya dulu ada juga kilang ataupun tempat sebegini yang digunakan untuk menghasilkan, membakar bata dijual dan digunakan untuk menghasilkan bangunan. Ini adalah miniatur perahu lancang kuning, yang mana perahu ini digunakan oleh kerabat Diraja Pontianak satu ketika dahulu bersama-sama dengan keluarganya untuk istiadat tertentu. Dihias dengan pelbagai jenis warna. Di belakang ini adalah perahu tamba yang menjadi ikon bagi suku kaum Dayak di Kapuas. Di belakang saya adalah sauh ataupun jangkar armada dagang kapal asing. Besar kan? Ini mungkin adalah sauh yang ditinggalkan oleh kapal dagang asing sekitar tahun penemuannya 1983. Dan di sini juga dipamerkan miniatur istana-istana ataupun keraton-keraton yang terdapat di sekitar Kalimantan Barat untuk pameran dan untuk makluman kita bersama seperti di belakang. Baik, sekian sahaja perjalanan dan juga perkembangan saya ringkas di ruang luar pameran Museum Kota Pontianak. Baik, seterusnya jom saya bawa anda lau-lau ke bahagian dalam Museum Kalbar. Sekarang kita sedang memasuki ruangan pameran Museum Kota Pontianak ni. Jadi kita nak tengok apa yang ada dalam ni. Yang pastinya memaparkan sejarah Kalimantan Barat dan sebagainya. Let's go. Bangunan museum ini mempunyai 2 lantai ataupun 2 tingkat, di mana di tingkat atas masih banyak lagi bahan pameran yang dipamerkan di sini. Let's go. Kalau tadi kita tengok pameran tentang suku kaum Dayak dan seterusnya, sebelah ini adalah pameran berkenaan suku kaum Melayu yang terdapat di Kalimantan Barat. Selain masyarakat Dayak, terdapat ramai masyarakat ataupun kaum Melayu yang menduduki kawasan Kalimantan Barat Indonesia. Mereka tinggal di kawasan-kawasan seperti Kota Pontianak, Mempawah, Landak, Sambas dan sebagainya. Jadi di tempat-tempat tersebut sebenarnya masih mengekalkan keraton ataupun istana-istana lama yang pada masa kini selain dijadikan tempat menginap ataupun tempat tinggal, ada juga yang dijadikan sebagai tempat pelancongan ataupun tempat untuk dilawati oleh wisatawan-wisatawan. Di belakang saya ialah replika rumah ataupun replika ruang tamu rumah Melayu pada satu
Di muzium ini juga diletakkan satu replika meriam karbait, yang mana meriam ini boleh didapati di sepanjang Sungai Kapuas dan akan dimainkan semasa musim perayaan, terutamanya di Hari Raya Puasa. Antara yang dipamerkan di sini berkaitan dengan masyarakat Melayu ialah tentang adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu. Di mana apa yang menarik perhatian saya ialah kemiripan budaya perkahwinan Melayu di Kalbah dan juga Melayu di negeri Sarawak. Dan di ruangan ini turut memaparkan tentang perkahwinan masyarakat Melayu, Melayu Pontianak, Melayu Sambas dan juga Melayu Tapak, untuk sama-sama kita perhatikan, terutamanya dari segi pakaian, busana dan juga kalau untuk Melayu turut memaparkan barang-barang hantaran yang mereka gunakan semasa majlis perkahwinan. Kalimantan Barat mempunyai populasi kaum Tionghoa yang agak ramai. Jadi di sini juga memaparkan serba ringkas ataupun sekilas secara etnik Tionghoa di Kalimantan Barat. Dan sekian lawatan saya ke Museum Kota Pontianak ataupun Museum Kalimantan Barat. Banyak informasi menarik yang didapati daripada lawatan kali ini, yang pastinya memberikan info-info baharu pada saya. Dan kalau anda datang ke Pontianak, jangan lupa untuk singgah ke sini untuk mendapatkan dan untuk merasai sendiri pendidikan, budaya dan juga sejarah Kalbah ataupun Kalimantan Barat. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share banyak-banyak, dan ikuti perjalanan saya di Kota Pontianak dalam episod Lahau-Lahau yang akan datang. Bye!